Kawan dia tegur, Mut, semut kan, Mut, Mut, satu hari tak nampak kau pergi mana? Semut ni pun jawab, aku pergi Singapura. Agak-agaknya kawan dia percaya tak? Kawan dia takkan percaya sebab dunia tak sama. Singapura? Engkau daripada depan rumah nak pergi dapur pun setengah hari kau pergi Singapura, benda. Tengok tak sama. Tidak sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma zidna ilman wa fahma wa alhiqna bis-salihin. Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Fauzi Mustafa. Seterusnya tuan-tuan imam, aljatan kuasa surau, dan tidak lupa kepada warga polis yang saya kasih sekalian. Apa khabar semua? Pertamanya kita sama-sama rafakkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala diberi peluang dan ruang untuk berada dalam majlis ilmu, majlis memperingati peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa yang memperlihatkan kekuasaan dan keagungan Allah. Peristiwa yang menguji kepercayaan manusia terhadap kudrat dan juga keluar biasaan takdir Tuhan. Bukan untuk suruh kita percaya, tapi nak uji orang yang sudah percaya sejauh mana dia punya ketahanan kepercayaan terhadap kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Pertamanya saya ucap terima kasihlah. Jarang-jarang saya pergi ceramah surau masjid yang ada air twister ni, tepi kanan. Saya pergi masjid kaya-kaya pun tak pernah bagi saya kuliah air ni. Jadi terima kasihlah. Ni bukan ambil kat peti sejuk rumah bukan memang sini ada. Ingat ambil peti sejuk kat rumah kamu, rumah cari, anak cari tak jumpa pula satu hal. Kan? Peristiwa Isra dan Mi'raj adalah peristiwa yang telah berlaku ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika baginda baru diangkat menjadi Rasul 9 tahun. 9 tahun kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berlaku peristiwa Isra dan Mi'raj. Tahun ke-9 itu juga digelar dengan tahun kesedihan. Kenapa sedih? Ada 3 benda besar berlaku pada tahun tersebut. Pertama sekali, isteri kesayangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iaitu Khadijah binti Khuwailid meninggal dunia. Yang keduanya, bapa saudara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iaitu Abi Talib bin Abdul Muttalib meninggal dunia. Yang ketiganya, dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditolak mentah-mentah oleh penduduk kota Taif, sedangkan Nabi bersangka baik dengan penduduk kota Taif. Mudah-mudahan penduduk kota Taif boleh terima dengan kepribadian kelembutan jiwa mereka, tapi mereka membalas kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dakwah Nabi dengan kekasaran. Suruh budak-budak kecil baling batu kat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi 3 perkara besar yang berlaku ini, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mengalami kesedihan. Sedihlah, siapa tak sedih? Siapa yang tak sedih bila begitu diperlakukan ke atas seorang nabi, seorang rasul yang menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Kesedihan itu Allah rawat dengan Isra dan Mi'raj.
Nabi dibawa jalan-jalan, kita pun kalau kita susah hati, kalau kita berada dalam satu masalah, eloklah bawa berjalan. Kan? Bawa berjalan tepi pantai, pergi berjalan tempat-tempat pemandangan indah. Dia zaman sekarang panggil healing. Bagi healing, maksudnya nak bagi pulihkan balik semangat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipulihkan dengan satu rehlah yang begitu besar dalam peristiwa kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dirakamkan peristiwa Isra di dalam surah Al-Isra, manakala Al-Mi'raj dirakamkan dalam surah dalam surah apa? Surah An-Najm, surah bintang. So kedua-dua surah ini membicarakan perihal yang berbeza tapi berlaku pada malam yang sama. Nabi bergerak daripada Masjidil Haram menuju ke Baitul Maqdis. Daripada Baitul Maqdis, Nabi menuju pula merentasi 7 lapisan langit, jumpa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kedukaan itulah dirawat. Jadi peristiwanya berlaku pada 27 Rejab malam. Nabi tengah tidur, datang malaikat Jibril. Bumbung terbuka. Jibril turun, ambil Nabi Muhammad, bawa pergi ke Telaga Zamzam. Sampai di Telaga Zamzam, dada Nabi dibelah. Mengikut setengah riwayat, itu adalah kali ketiga dada Nabi SAW dibelah. Ada riwayat sebut kali yang kedua. Tapi kebanyakan riwayat sebut kali kedua. Kali pertama masa Nabi SAW berada di rumah Halimatus Sa'diyah. Siapa itu Halimatus Sa'diyah? Halimatus Sa'diyah adalah ibu susuan Nabi Muhammad SAW. Kali pertama berlaku. Ini kali kedua. Sebelum dibawa Nabi berjalan, dada Nabi dibelah, jantung dikeluarkan, dibasuh dengan air Zam-Zam, dipenuhkan jantung itu dengan iman dan hikmah. Iman dan hikmah. Jadi timbul persoalan, apa perlu Nabi Muhammad SAW perlu dibelah dada, dibersihkan, dimasukkan air dimasukkan iman dan hikmah? Dia bila lihat beberapa perbincangan ulama sebut kenapa benda tu berlaku. Pertama sekali, Nabi akan lihat benda-benda yang besar. Benda-benda yang besar, jadi jiwa Nabi kena kuat. Itu satu pandangan. Pandangan lain, kemuncak peristiwa Isra Mi'raj adalah Nabi Muhammad akan jumpa dengan Allah. Seolah-olah peristiwa belah dada, bersihkan jantung dengan air Zam-Zam itu adalah satu isyarat bagi kita ni satu isyarat bagi kita, bagi sesiapa yang nak jumpa Allah, hati kena bersih. Betul tak? Kemuncak peristiwa Isra Mi'raj apa? Nabi dibawa jumpa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi solat 5 waktu yang Nabi bawa tu adalah perjumpaan kita dengan Allah, Mi'raj kita dengan Allah. Jadi kita mesti tahu hati yang macam mana kita bawa dalam solat. So sebab itu sangat penting. Saya baca Quran ni, dalam Quran Allah Ta'ala sebut 124 kali perihal hati ni. 124 kali. Mata tak banyak itu, telinga tak banyak tu, kaki tangan yang lain semua tidak begitu banyak kali Allah bicarakan. Tapi bila kata qalb, jantung ni, Allah bincang sampai 124 kali. 124 kali, sangat mustahak. Kalau rosak dia, rosak seluruh tubuh badan manusia. Rosak amalan dia, mulut dia akan rosak, tangan dia akan rosak, kaki dia akan rosak, telinga akan rosak, mata akan rosak sebab hati yang rosak. Ya. Saya tahu duduk di beret ni bukanlah sesuatu yang mudah. Banyak cabaran. Bergaduh dengan jiran boleh tahan ke? Jiran bergaduh, kita mengintip-ngintip dengar pun boleh tahan juga. Berebut parking boleh tahan juga. Duduk ramai, macam mana nak buat? So, nak bawa hati ni, hati yang macam mana kita nak bawa jumpa Tuhan? Jadi bila Allah Ta'ala sebut 124 kali, ini sangat mustahak untuk kita bincang. Sangat mustahak untuk kita perhalusi dan kita cari satu jalan baik bagi memulihkan dan merawat hati kita
barangkali agak tercemar dengan pelbagai perkara. Bal rana ala qulubihim. Allah Taala sebut bal rana. Ron bukan ron minyak tu bang. Rana maksudnya semakin berkarat. Hati itu berkarat. Kita mesti bersihkan. Kalau cermin tu, kalau tidak dilap, berbulan-bulan, bertahun tak lap, walaupun sebelah sana cantik, kita tak akan nampak. Sebab dia sudah dicemari, sudah berlumut cermin. Cuba bersihkan setiap hari, sebelah sana mesti nampak, jernih. Akan jernih. Kenapa Allah Ta'ala sebut 124 kali? Sangat mustahak untuk kita fikir. Saya nak imbau balik kejadian Nabi Allah Adam alaihi salam dalam syurga. Nabi Adam, bila Allah jadikan dalam syurga, Allah biarkan Nabi Adam dalam bentuk tembikar. Tembikar, kan Nabi Adam dijadikan daripada tanah liat. So ditembikar daripada tanah liat, dibuat Nabi Adam tu, kemudian Allah biarkan. Allah tak tiupkan roh, Allah biarkan dulu. Masa Allah biarkan belum tiupkan roh, ada makhluk nama dia Iblis yang duduk syurga. Iblis dulu duduk syurga. Jadi Iblis ni, bila dia tengok ada benda baru Allah nak buat, dia pun pergi mengintai lah. Pergi mengintai dia sampai boleh masuk dalam tubuh Adam. Iblis boleh meresap masuk dalam tubuh manusia. Iblis ni boleh meresap masuk tubuh manusia. Sebab itu perangai macam Iblis. Dia dah Iblis masuk bilik dua kali Iblis lah. Bukan sini, tempat lain. Jadi bila Iblis masuk dalam tubuh Adam, dia masuk. Dia cek apa dalam tubuh Adam, dia keluar daripada tubuh Adam, dia buat satu statement, satu pengakuan, satu perkara disebut. Iblis sebut, inni wajadtu fi dakhilihi ma la yatamalak. Aku dapati dalam tubuh Adam ini ada satu benda yang Adam sendiri tak boleh kontrol. Tak boleh kontrol. Yang namanya qalb. Kita punya, tapi dalam banyak keadaan kita sendiri tak boleh kontrol. Steering di tangan boleh kontrol, tapi hati dalam tubuh badan ni susah nak kontrol. Betul tak? Itu yang terlepas cakap, bergaduh orang, baran sampai gilis anak orang mati. Tak tahulah siapa. Engkau kira baran kau, tak kira baran orang lain lagi. Betul tak? So, baran, isteri cakap, suami saya tu memang baran. Itu bukan baran, namanya setan. Mana boleh tuan-tuan? Kita nak pijak semut mati pun kita fikir. Betul tak? Mana pergi akal kita, mana pergi kewarasan. Sebab hati tak boleh kontrol lah tu. Panas, hati saya panas. Selagi mana tak ada reda, selagi itulah saya akan macam tu lah. Kau lupa kau ada Tuhan. Kau lupa kau ni diciptakan. Engkau marah, kalau Tuhan marah kat engkau, kejap je kau hancur. Betul tak? Kau rasa marah engkau, kalau Tuhan marah engkau, baru kau tu habis lah tu. Bunuh orang ni memang tak ada nur dah kehidupan dia. Habis tuan-tuan. Ambil nyawa orang, mana boleh? Kau boleh hiduplah di dunia ni, tetapi tak ada keberkatan dah. Daripada mana kau dapat keberkatan? Betul tak? So sebab itu kita tak boleh nak bawa satu perkara dalam hati kita ni kan, rosak, tak boleh. Syaitan Iblis bagi tahu dalam tubuh badan Adam ada satu benda Adam tak boleh kontrol. Jadi apa maksudnya? Maksud Iblis kata, situlah aku duduk, situlah tempat aku bertinggik. Betul tak? So kalau yang tu tak betul, rosak. Yang ni rosak, semua rosak. Ya, macam mana Ustaz, kalau rosak ni macam mana nak dibaiki? Ya, ada cara baiki. Tuan-tuan datang duduk majlis ilmu pada malam ini. Ini adalah proses untuk memperbaiki hati kita. Duduk bersila, mendengar orang bicarakan mengenai Al-Quran, mengenai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pesanan-pesanan agama, wasiat-wasiat iman. Kita nak dengar. Takkan 1,400 orang ada 300 orang ada dalam surau malam ni. Mana pergi 1,100 orang lagi? Paling tidak separuh lah. Takkan semua kerja, agak-agak lah. Kerja shift. Kalau suaminya shift, isterinya buat apa?
Akak tengah apa kak? Halo akak. Tengah apa? Tengah tengok drama Maghrib ni. Ceramah Isra Mi'raj ni bukannya selalu kita nak dengar. So kita kena rasa beruntung sebab surau ni duduk dekat kompartmen kita, tuan-tuan. Tuan-tuan tak payah merintah jalan. Dia kan rumah Allah ni, surau masjid ni, dia jauh ni. Bukan kita tak pergi ni bukan sebab dekat atau jauh. Tuan-tuan lihat Nabi sebut rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. 7 golongan yang Nabi pesan akan dapat naungan arasy Allah. Akan dapat naungan arasy Allah. Dia akan dapat naungan, dia dapat teduhan di padang mahsyar. 7 golongan. Salah satu golongan ialah hati dia sentiasa merindui masjid, tempat ibadat. Masjid maksudnya tempat sujud lah. Surau ni dalam istilahnya tempat sujud, rumah Allah. Betul tak? Kalau kita ni ulang-alik, maka hati kita merindui masjid, merindui tempat sujud. Nabi sebut, "Idza ra'aitumur rajula ya'tadu ilal masjid fashhadu lahu bil jannah." Kalau kalian melihat ada orang ulang-alik ke masjid, ke surau ni, bersaksilah, itu ciri-ciri orang beriman, ciri-ciri ahli syurga. Riwayat lain sebut ciri-ciri orang beriman, riwayat satu lagi sebut ciri-ciri ahli syurga. Dia ada orang jauh pun datang. Blok yang paling dekat, blok apa kat sini? Blok 11. Sukalah bang. Abang blok berapa? Blok 1, jauh. Jauh. Yang 1 datang, yang 11 tak datang. Kan tanda-tanda kiamat tu. So kalau nak fikir, yang 1 lah tak datang, yang 11 datang sebab di sebelah. Betul? Sekarang beritahu saya, surau itu jauh lokasi atau jauh daripada hati? Kalau surau tu dekat di hati, jauh pun dia akan datang. Kalau surau tu jauh daripada hati, dekat pun dia tak akan pergi. Kalau jauh daripada hati, dekat pun dia tak akan pergi. Walaupun corong azan tu ke bilik tidur dia. Sorry saya bagi tahu. Saya rasa saya kalau boleh saya nak duduk di kawasan atau rumah yang dekat dengan surau, dekat dengan masjid, sebab saya boleh ulang-alik. Kan kamat pun boleh kejar datang lagi ambil wudu. Betul tak? Lepas solat berjemaah balik nak duduk nak tengok drama ke apa ke, nak main congkak dengan isteri ke, pergi Tapi rindu kepada masjid, rindu kepada surau. Sebab itu Nabi SAW suruh rawat yang ini. Kalau baik dia, baik seluruh tubuh badan. Dia kan, yauma la yanfa'u malun wala banuna illa man atallaha biqalbin salim. Hari mana Allah tidak akan memberi manfaat bila seseorang itu datang dengan harta benda yang banyak, anak pinak yang ramai, tapi gagal datang dengan hati yang sejahtera. Tuhan akan layan kelompok manusia yang datang jumpa dengan Allah, hati yang qalbun salim, sejahtera, tenang, bawa hati tu. Sebab itu Nabi Muhammad SAW dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, mesej yang paling penting ialah untuk penyucian jiwa. So duduk di masjid, duduk berantikaf, datang ke surau duduk antikaf, dengar ustaz mengajar. Kalau tak nak dengar ustaz mengajar, benda yang sama ustaz ulang, tak payahlah nak dengar. Kan, balik lepas datang solat, balik subuh. Macam mana tuan-tuan? Cuba bayangkan kalau kita jauh daripada masjid. Sebab itu saya suka ada masjid tu, dia letak signboard, solatlah kamu di belakang imam sebelum kamu disolatkan di depan imam. Kau dah lah jarang datang, malahan tak datang pun, datang terus depan imam. Terror tak terror tuan-tuan? Kau datang, lepas tu kita pun kata, apa yang kita saksikan ke atas jenazah ini baik. Baik kau pun aku tahu tak berapa nak ikhlas.
Ikhlas ustaz. Dan macam mana tuan-tuan, kan? So kita akan lihatlah kerosakan pada generasi ni. Bila Nabi berhijrah, Nabi buat apa dulu? Daripada Mekah, Nabi pindah pergi Madinah, Nabi buat apa? Nabi buat 3 benda. Pertama sekali Nabi buat masjid. Nabi tak buat rumah Nabi. Nabi buat masjid. Keduanya Nabi saudarakan antara Ansar dan Muhajirin. Ketiganya Nabi suruh orang Islam berniaga di pasar Madinah. Mustahak nombor 1, Nabi bina masjid. Nabi lihat bahawa masjid ini tempat menyatukan hati. Masjid tempat memurnikan jiwa. Masjid ini tempat untuk jaga hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau hubungan dia baik dengan Allah, hubungannya baik dengan masjid, surau datang solat ada, masya-Allah. Insya-Allah dia terpelihara daripada perkara-perkara yang tidak diingini oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul kan? Sebab itu Nabi buat masjid. Orang kita pula masa tak ada masjid, sibuk nak suruh buat masjid. Lepas buat masjid, bergaduh pula jatuh kuasa. Tak ada surau, nak minta buat surau. Lepas buat surau, tak datang pula. Dulu alasan surau, panas lah. Dah pasang aircon, tak datang juga. Kapet dia nipis, sujud sakit lutut dengan dahi, dah tukar dah, tak datang juga. Susah nak ambil wudu, buka pili. Apa yang kau nak tempat macam mana? Yang ulu tangan keluar air. Wah, banyak cantik kau punya muka. Wudu lah kat rumah, bukan jauh pun. Betul tak? Nabi sebut siapa yang ambil wuduk di rumah berjalan kaki, setiap langkah tu dia hapuskan dosa. Hapuskan dosa. Setiap langkah dia hapuskan dosa. Ya, luar biasa tuan-tuan. Sebab itu kita kena bersyukur. Jadi nak proses penyucian hati, salah satunya mengimarahkan surau yang berdekatan dengan rumah kita ni, atau tempat kita menghuni. Besok di sinilah kita akan buat persinggahan terakhir. Ada khairat kematian di surau, ada kan? Ada. Semua masuk? Tak. Tak juga. Sebab dia ingat dia tak mati. Tak apalah. Bila dah mati besok, mulalah ahli waris buat muka seposin kan. Kau masih hidup, kau tak nak mencarum. Berapa caruman? RM30 aja. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kak balik tanya kak cik abang, dah masuk khairat belum? Tanya. Tanya. Dah masuk. Last kali bayar bila? Dah 2018 bayar. Lepas tu dah 5 tahun tak bayar yuran tahunan tu. RM30 berkira. Orang kita benda-benda macam tu dia berkira. Belajar Quran, kalau ustaz kata sebulan 50, mahal. Habis nak berapa? Percuma. Ajar sendiri lah percuma. Banyak cantik. Suruh mengajar Quran, susah nak bayar. Ada kawan saya minggu lepas, dia mengadu, dia kata, ustaz, saya mengajar Quran seminggu 2 kali. So sebulan ada 8 kali anak orang tu datang mengaji. Sebulan berapa? Sebulan RM80, sekali datang RM10 lah. So adalah minggu anak dia tak datang. Bila tak datang dia potong. Punya teruk perangai orang kita ni tuan-tuan. Cuba anak hantar pergi tuition SPM, bayar 300. Ada tak dia potong-potong? Tak ada. Sebab dia kata dia nak anak dia straight A. Yang ni Quran mulalah. Dia kata ustaz-ustaz ni sikit-sikit nak charge, sikit-sikit nak charge. Tak apa. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasih sekalian, jadi proses itu penyucian jiwa. Pertama sekali saya sebut majlis-majlis ilmu. Keduanya, nak cuci hati ni, nak bersihkan hati, kenalah setiap hari baca Quran. Kena tiap-tiap hari baca Quran. Jangan ingat jadi polis tu, ya, tak payah baca Quran. Jangan jadi polis tu ingat tak ada masa nak baca Quran. Tuan-tuan jangan duk merepek. Kena baca Al-Quran. Setiap hari kena baca Quran. Benda-benda ni jauh tu yang jadi keras hati tu. Quran jauh. Baca Quran setiap hari. Cuba bang cek balik bang, last kali bang baca Quran bila? Ya. Lepas tu ada yang tak tahu baca Quran pun ada. Percaya atau tidak? Ada yang tak tahu baca Quran.
Ya, saya dijemput majlis baca Yasin, saya pergi. Dipegang Yasin terbalik. Sah-sah lah tak pandai baca Yasin. Ada juga yang buka, muka surat tu nampak buka, tapi dia curi tengok sebelah, orang tu beralih tak muka surat. Mulut dia Aminun Khalidun Minun. Dia bunyi macam tu je, hujung-hujung. Kau punya temberang boleh tahan. Susah sangat kena baca Quran. Yang masuk Islam 6 bulan boleh baca Quran, 3 bulan boleh baca Quran. Awak ada Islam sampai 50 tahun, tak malu ke tak pandai baca Quran? Besok mati dekat kubur nak jawab apa? Tak tanyalah kau ni sarjan ke korporal ke, tak tanyalah. Kau bawa Quran tak? Itu akan tanya. Ada tak Quran? Baca tak Quran? Kalau tak ada, tak ada lah. Merengkok lah dalam tu, dalam barzah tu. Ingat indah barzah ni. Nabi sebutkan Iqra'ul Quran fa'innahu ya'tikum yaumil qiyamati syafi'an li ashabi. Quran jadi sebagai pembawa syafaat. Di dunia tak nak baca. So macam mana Quran nak bagi syafaat? Tuan-tuan, masa hidup tak baca Quran, lepas mati besok, lepas mati besok, satu beret polis di 1400 orang baca Quran nak selamatkan awak dari kubur, memang tak ada. Tak ada. Kita tompang orang tak ada. Kalau kita memang kaki Quran, memang ahli solat, memang baik, kawan-kawan tolong bacakan Quran, itu adalah bonus. Tapi masih hidup, saya sendiri tak baca Quran, Quran jauh daripada saya, lepas mati orang baca Quran, saya nak tompang Quran orang, tak ada. Jangan harap lah. Tak sempat. Mana boleh tak sempat? Layan TikTok ada sempat. Kan? Quran takkan tak sempat. So kena baca Quran lah. Rawat. Yang ketiganya tuan-tuan, memperbanyakkan selawat dan salam ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, selawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Selawat. Yang keempat, menjaga semua panca indera kita ni. Mata jaga, telinga jaga, mulut jaga, kaki dan tangan jaga semua ni. Kalau ada orang bercakap benda tak baik, kita elak, tak nak dengar. Ada perkara tak elok, kita tak layak, tak boleh, tak patutnya tengok, jangan tengok. Dan sempat pula tu dia berguru bab tengok benda aurat orang ni kan, dia tengok. Dia kata dalam hadis Nabi sebut pandangan pertama milik engkau, pandangan kedua adalah panahan daripada panahan syaitan. Jadi dia tengok tak beralih. Kita kata, "Oi, tak boleh tengok." Masih lagi yang pertama. Kau punya temberang boleh tahan. Abang polis punya perangai lah tu. Bukan polisi ni, saya tak habis cakap. Bukan polis ini, polis dekat Burkina Faso. Jadi tuan-tuan, perempuan, jadi nampak panca indera, telinga nak jaga, mulut nak jaga juga, supaya mulut yang baca Quran. So tak lama lagi bulan puasa. Kita mesti berusaha sungguh-sungguh mulut ini kurang bercakap perkara-perkara tak baik dan sibukkan dengan zikir, doa dan baca Quran. So jaga panca indera ni. Yang kelima, kawan mestilah kawan yang baik. An-nasu ala dini khalilihi. Cari kawan baik. Siapa kawan kita nak cari? Tengok kawan tu, baguslah dia ada masa tengok dia baca Quran, ada masa dia pergi surau, dia pergi majlis ilmu. Aku ni tak baik sangat kawan dengan dia lah. Bang, nanti abang senang-senang ada kuliah ke apa, abang mesej lah saya, ni nombor saya bang. Abang add saya dalam grup ke apa kan. Adalah usaha kan. Ini tak, kan dia nampak orang surau, mulalah dia macam nampak malaikat maut. Tengok orang surau ni, dia nampak macam kaki pentazkirah kan. Bila tengok kita ajak kepada kebaikan, mula kata, awak tu dah baik sangat ke? Dah bulat dah. Kubur masing-masing. Ayat kan dari dulu sampai sekarang. Bang, jomlah kita pergi majlis ilmu. Sibuk dengan saya, kubur masing-masing. Awak jaga kubur saya jaga kubur saya.
Memanglah kubur masing-masing. Sebab itu kita nak bagi tahu siap-siap. Kalau kubur sekali senang. Kalau kubur sekali Kak Jah, senang. Kubur sekali dengan Ustaz Fauzi, Ustaz Farid Rawi. Kubur kita semua kubur sekali, satu kubur dan satu lubang. Kalau malaikat agak-agaknya tanya tak boleh jawab. Ustaz Fauzi, jawab apa? Boleh tanya. Sekarang kau sorang-sorang dalam kubur tu. Sebab itu kita nak bagi tahu siap-siap. Kubur masing-masing, betul lah kubur masing-masing. Sebab itu kita nak bagi tahu supaya dalam kubur tu besok, sebab saya sayang dengan awak, saya tak nak awak kena libas, kena belasah dalam kubur. Kubur tu lama. Lama dalam kubur. Tunggu kiamat nanti baru selesai. Bukan sehari dua. Ada pula bagi pandangan, alah Ustaz, kalau kita berdosa pun macam minyak dengan air Ustaz. Minyak panas, kalau tercampak air sikit dalam tu, dia habis. Siapa ajar kau? Dia kata, yelah, memanglah kalau buat salah kita kena seksa, tapi lepas tu kita masuk syurga juga. Oh boy, kau ingat syurga tu paklung kau punya. Neraka tu satu hari neraka 1000 tahun Malaysia bumi. Yaumun 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Satu hari. Okey, 500 hari diputuskan masuk neraka. 500 hari je. 500 hari tu maksudnya 50,000 tahun. Nak 500,000 tahun minta maaf saya. Siapa yang nak? Semua tak nak. Kan? Lepas tu seksa yang paling ringan dalam neraka ni adalah dipakaikan kasut yang diperbuat daripada api neraka. Sekarang kita tengok macam cerita apa? Cerita Cinderella tu kan, yang tertinggal kasut kristal tu. Lebih kurang macam tu lah kasut tu, tapi api neraka. Cuba abang bayangkan. Kenapa pula abang yang kena bayangkan? Saya suruh bayangkan aja, belum bagi lagi. Tengok tu. Agak-agak kasut tu macam tu lah, dia diperbuat daripada api. Kita biasa tengokkan orang kalau besi tu nak dileburkan, dia bakar tu merah, baru dia boleh bentuk besi tu, betul? So besi tu cuba dibuatkan kasut dipakai kat kaki, apa akan jadi? Riwayat sebut pakai aja kat sarung aja kat kaki, otak dah mendidih. Kita tak maulah tuan-tuan, dan kita tak nak umat Nabi Muhammad, kita tak mau siapa-siapa pun yang melalui seksaan tersebut. Tapi Nabi sebut, aku ni umpama orang yang duduk di tepi unggun api, dihidupkan unggun api. Kan kalau kita duduk hidupkan unggun api, ada unggas-unggas, serangga-serangga yang terbang kan. Dia suka api kan, dia terbang-terbang, dia masuk. Aku ni umpama duduk di situ, aku halau. Jangan halau. Tapi ada juga yang terlepas. Mudah-mudahan yang terlepas tu tak ramai lah. Betul tak? So yang kelima adalah berkawan dengan orang yang baik-baik. Itu yang sangat penting. Yang keenam, makan makanan yang tak ada syubhat. Makan makanan yang halal. Kita tak mau ada rezeki-rezeki yang syubhat. Makan rezeki yang syubhat, hati kita akan gelap. Hati anak-anak kita akan gelap. Isteri pun begitu juga. Satu keluarga akan berada dalam kegelapan hati yang keras. Sebab rezeki yang syubhat. Jangan rasa lena, jangan rasa tak ada apa-apa dengan rezeki yang tidak syubhat. Bila syubhat aja, kullu lahmin nabata minal haram fannaru aulabi. Setiap rezeki, setiap makanan atau setiap daging yang tumbuh dengan rezeki yang haram, neraka lah tempat dia. Jadi kita daripada dulu tuan-tuan, masa kita duduk membesar di kampung, mak ayah kita tak ajar kita buat benda-benda, makan benda-benda syubhat ni, benda-benda yang tak halal ni. Ada kita diajar? Tak ada. Ambil buah pokok orang pun kita kena pukul. Jangankan petik, jatuh, manggis petik, ambil bawah pokok tu, mak saya marah, dia kata bukan kita pun jangan ambil, minta izin dulu. Kita diajar macam tu. Ini jangankan ambil buah yang gugur, pokok-pokok cabut bawa balik. Terror betul sekarang ni. Tengok abang-abang, pokok dah tak ada, dah beralih ke rumah orang sebelah. Tak mau lah. Tak mau. Saya lebih rela makan nasi bubur dengan sayur-sayur yang simple-simple aja tuan-tuan, daripada makan daripada benda yang haram. Buat apa? Boleh jawab ke? Anak kita tak bersalah.
Isteri kita tak, anak-anak kita tak bersalah, isteri kita tak bersalah. Yang bersalah ayah yang bawa balik rezeki yang ada syubhat. Dialah yang bersalah. Dan satu lagi, isteri pun boleh dikira bersalah juga sebab tak pernah tanya datang dari mana rezeki tu. Dari mana ni bang? Cuba tanya. Daripada mana ni bang? Adalah. Awak jawab daripada mana? Kalau halal saya ambil, kalau tak ada saya tak nak, you ambil lah. Tapi jaranglah berlaku. Ya ke bang? Ya Allah, terima kasih lah kan. Seronok lah kak kan. Sebab berlumba pakai gelang tangan jiran sebelah dengan jiran sini. Siapa punya yang tebal, siapa punya yang besar. Kita kena berhenti daripada benda macam tu. Kita mesti melihat apa matlamat kita. Matlamat hidup di dunia ini mencari keredaan Allah. Kita tak mahu benda lain. Hidup ni Tuhan boleh bagi. Rezeki, makan, minum, keberkatan. Kita susah hari ni, besarkan anak dengan betul-betul. Besok anak-anak kita berjaya, kita dah keluar daripada susah. Betul tak? Terus apa? Terus ceramah. Terus azan di sini. Jadi tuan-tuan, boleh jadi 6 perkara tu kita nak jaga. Rezeki yang halal. Untuk jaga hati. Kalau tak, hati ni akan jadi keras. Susah. Nak diruqyah pun susah. Panggil Ustaz Fauzi ruqyah satu kolah pun tak jadi. So kita nak betulkan yang itu. Kemudian barulah kita bincang benda yang lain. Daripada situ Nabi Muhammad SAW naik burak. Burak ni asal perkataan daripada barqa, kilat. Kenderaan itu sepantas kilat. Oh, ada pula yang loya buruk lepas tu. Dia kata, weh, laju burak tu. Ya. Tak pakai tali keledar, tak ada helmet. Dia mula imajinasi dia tu masuk. F1 apa semua. Dia mula fikir macam mana berapa kelajuan. Dia mula fikir. Ini pergerakan ditentukan oleh Tuhan. Angin itu Allah yang kontrol. Udara itu Allah yang kontrol. Jarak itu Allah yang kontrol. Bagi kita 5,000 km, bagi Allah ada kilometer ke? Jadi Allah nak jadikan itu sebagai asbab untuk Nabi bertolak daripada Mekah pergi ke Baitul Maqdis, dari Baitul Maqdis merentasi 7 lapisan langit untuk pergi ke Sidratul Muntaha. Orang kita semua macam tak logik Nabi pergi malam kan. Dalam 3 saya ada baca buku, dia kata tempoh masa 3 jam. Saya kata lama 3 jam. Pendek daripada itu lagi. Sebab Nabi tinggalkan tempat tidur, Nabi pergi perjalanan Isra Mi'raj tu, Nabi pergi ke Telaga Zamzam, belah dada, naik burak, pergi Baitul Maqdis, solat sunat di situ, jumpa dengan roh para anbiya, kemudian naik burak, pergi pula merentasi langit. Setiap lapisan langit ada pula Nabi tegur sampai jumpa dekat Allah di Sidratul Muntaha, dapat solat 50 waktu. Masa turun Nabi Musa tanya, apa kau dapat Muhammad? Solat 50 waktu, pergi minta kurang Muhammad, ulang alik 5 kali, minta kurang, tinggal 5 waktu, bawa turun ke bumi, sampai balik dekat tempat tidur. Tempat tidur Nabi tu masih suam-suam lagi. Bukan 3 jam, kurang daripada 3 jam. Macam saya duduk ni kan, sejam saya duduk, saya bangun, orang tak tangan kata, suam kan. Orang tua-tua kalau kita duduk sini, dia letak tangan, wih suam panas ni. Banyak anak ni. Orang tua ni tak ada kerja lain, itu je lah cerita dia. Jadi lepas ni nak cari menantu, suruh dia duduk kat kursi lama. Sejuk, tak ada harapan. Masjid dekat ni. Allahumma rabb hadhihi da'wati wa qa'imati Muhammad fadila wa syaraf wa ta'ala rafi'a wa ba'athu maqama mahmud li wa ta'innaka tukhlifu al-mi'ad. Ya. Naik burak. Dia rasa tak berapa logik Ustaz pergi tempoh masa. Saya bagi contoh analogi. Saya bagi satu perumpamaan katakan saya ada jemputan ceramah di Singapura. Ceramah saya pukul 2 petang. So saya naik kapal terbang pukul 9 pagi. Masa saya dah siap-siap apa semua, saya pakai songkok. Saya ambil songkok saya dekat rak, dekat almari rumah saya ambil songkok tu saya pakai.
Rupa-rupanya masa saya ambil, saya pakai tu, dekat songkok saya ada seekor semut hitam. Saya tak nampak sebab songkok tu hitam, semut hitam tak nampak lah. Pakai, duduk diam, dia pun tak terjun. Dia duduk diam aja kat situ. Dia tengok saya naik kereta pergi airport KLIA, daripada KLIA saya pergi immigration naik kapal terbang pergi Singapura, turun di airport Changi, di Changi tu, airport Changi tu. Dia tengok pula airport Changi, wih cantiknya airport Singapura ni. Lepas tu dia tengok pula saya dibawa naik kenderaan pergi ke tempat majlis, saya berceramah, dia kata wah ramainya orang datang ceramah. Lepas habis ceramah tu, saya pun dibawa pergi makan sup kaki, sup merah, sup tulang merah sup tulang merah. Lepas tu makan pula murtabak di Zamzam, restoran Zamzam. Ini semua favourite orang Malaysia pergi dia nak makan. Semua berpenyakit, semua kolesterol ni. Nak makan apa semua, naik balik kapal. Dia tengok, semua dia tengok. Lepas tu saya pun dihantar ke airport balik kat Changi, saya naik kapal terbang balik turun ke LA. Driver ambil sampai rumah, saya pun buka songkok, letak balik dekat almari. So saya keluar rumah tadi pukul apa? Pukul 6 pagi atau 7 pagi lah saya keluar. Saya balik pukul 10 malam, 9 malam saya dah dekat rumah dah. Saya pun buka songkok, letak balik. Buka songkok, letak balik. Dia semut tu pun sebab dia pun letih, satu hari berjalan kan. Dia turun dari songkok, dia jalan. Kawan dia tegur, Mut, semut kan, Mut, Mut, satu hari tak nampak kau gimana? Semut ni pun jawab, aku pergi Singapura. Agak-agaknya kawan dia percaya tak? Kawan dia takkan percaya sebab dunia tak sama. Singapura? Engkau daripada depan rumah nak pergi dapur pun setengah hari kau pergi Singapura, benda. Tengok tak sama. Tidak sama. Tidak sama. Sebab itu yang Tuhan tetapkan dalam peristiwa Isra Mi'raj itu adalah tidak terjangkau oleh akal manusia. Sebab itu pangkal surah tu Allah mulakan dengan Subhana, Maha Suci Allah dari serba kekurangan, dari kelemahan, dari kesamaan ataupun kesamaran. Maha Suci Allah, terkeluar daripada semua yang tergambar dalam akal fikiran manusia. Allah itu Tuhan yang hebat, Allah itu Tuhan yang luar biasa, tiada batasan, tak boleh nak dihadkan. Tak tahu kekuasaan Allah. Bulan dan matahari ini bergerak mengikut ketetapan Tuhan. Kalau Allah nak stop, anytime Allah boleh stop. Itu namanya kepercayaan, keimanan. Timbul sekarang ni ada kumpulan yang kata macam tak logik. Mungkin Nabi pergi tu mimpi kot. Dalam mimpi Nabi tengok dalam mimpi Nabi. Kalau mimpi tak boleh. Ayat Quran tu sebut bi abdihi. Subhanalladzi asra bi abdihi, dengan hambanya. Pak Hamka kata perkataan bi abdihi itu adalah gambaran kesempurnaan rehla Nabi yang terangkum di dalamnya roh dan jasad. Roh dan jasad. Kalau roh saja pergi, kalau roh saja dia tak panggil abd. Kalau jasad saja tak panggil abd, mesti ada roh dan jasad. Dalam Quran ada banyak cerita lain yang tak masuk akal manusia ni. Nabi Musa AS ada tongkat, betul? Tongkat Nabi Musa bila campak bertukar jadi ular, betul? Dan bila bertukar jadi ular, tongkat yang bertukar jadi ular, ular itu akan makan ular-ular tukang sihir, betul? Percaya? Percaya macam mana percaya? Tongkat tukar jadi ular, percaya macam mana? Kalau orang kata tak logik tongkat tukar jadi ular, tak logik, nak jawab apa? Kuasa Tuhan. Boleh pula yang ni kuasa Tuhan. Kemudian Nabi Musa AS dengan tongkat yang sama pukul laut merah. Betul kan? Bila dipukul laut merah tu, laut merah terbelah dua. Terbelah laut, tengah-tengah laut tu Kak Jah, terbelah. Ni baru saya cerita tercengang, belum tengok depan mata lagi. Terbelah laut tu. Bani Israel berjalan, buka atas laut, dasar laut ni, jalan sampai sana. Ikan-ikan semua macam dalam akuarium, kandang gigi. Percaya atau tidak?
Logik mana pakai? Surah Al-Baqarah yang cerita, surah Al-Baqarah ini cerita mengenai lembu kan, lembu betina kan, sapi betina. Kan lembu tu, cerita lembu tu adalah untuk menggambarkan sifat Bani Israel yang terlalu kebobrokan sifat Bani Israel. Ada seorang pembesar dari kalangan Bani Israel mati dibunuh. Jadi Bani Israel, pembesar-pembesar Bani Israel ni nak tahu siapa yang bunuh pakcik ni. Dia tanya kat Nabi Musa, Musa boleh tak tanya dengan Tuhan kau siapa yang bunuh pakcik ni? Itu yang cerita suruh sembelih lembu. Dia tanya lembu tu warna apa, lembu tu duduk di kebun ke tak, lembu tu digunakan untuk membajak ke tak. Jumpalah lembu tu dekat anak yatim, beli dengan harga yang begitu mahal. Lepas disembelih lembu tu, sebahagian daging lembu tu dibawa, pukul pakcik yang mati yang dah keras tu, pukul pakcik tu. Pukul. Fadribuhu bi ba'dihha. Dipukul pakcik tu bangun, bagi tahu yang bunuh saya Hamid. Mati balik. Itu aja. Percaya atau tidak? Percaya, sebab Quran yang sebut. Dalam Quran juga sebut Nabi Isa alaihissalam mengusap seorang lelaki daripada mati hidup balik. Betul kan? Nabi Ibrahim alaihissalam potong burung merpati letak dekat dalam 4 gunung. Arba'atan minat tair. Dia letak pula atas gunung-gunung, dipotong burung merpati tu, kaki kat gunung ni, kepala dekat gunung ni, bukit ni, kaki dekat bukit ni, kepala dekat bukit ni, sayap kat bukit tu, badan dekat bukit satu lagi. Fad'u ya'tinaka sa'ya. Nabi Ibrahim panggil semua keratan-keratan burung merpati terbang bercantum, jadi balik merpati yang sempurna. Logik atau tidak? Halo? Boleh pula. Nabi Ibrahim dicampakkan dalam api yang sedang membuak-buak tu, campak Nabi Ibrahim dalam tu. Terbakar atau tidak? Keluar elok aja tak terbakar. Bercanggah dengan fizik kata mesti api mesti bakar. Nabi Ibrahim ambil pedang dia, hayun dekat leher anak dia, tak putus, ditukar dengan kambing. Fizik kata mesti benda tajam mesti potong, tak potong pun. So kalau Quran ini cerita, dia keluar daripada fizik, daripada sains. Sains dia bercakap mengenai fakta. Al-Quran bercakap mengenai kepercayaan. So jangan nak diukur dengan akal lah. Kalau akal kau tak boleh nak terima, tak apa, biarlah engkau dengan akal engkau je. Pakcik tak kisah. Dah bagi tahu dah. Awal-awal lagi Quran sebut la raiba fi, tiada keraguan, tiada kecacatan, tiada kekurangan, tiada kelemahan, tiada yang salah dalam Quran. So dari situ dah Nabi Muhammad dibawa pergi ke Baitul Maqdis. Kemuncaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jumpa Allah, dapat solat 50 waktu, ulang alik. Dapat 50 waktu, turun Nabi Musa tanya, apa kau dapat Muhammad? Solat 50 waktu. Pergi minta kurang. Nabi pun naik minta kurang. Daripada 50 tinggal 40. Nabi Musa kata minta kurang lagi. Dari 40 kurang lagi 10 tinggal 30. Naik lagi minta kurang. Daripada 30 kurang 10 jadi lagi tinggal 20. 20 naik lagi Muhammad minta kurang. Tinggal 10, dikurangkan 10. 10 tu pun minta kurang lagi Muhammad. Nabi Muhammad naik minta kurang. 10 tu dipotong lagi 5, tinggal 5. Nabi Musa kata, Muhammad pergi minta kurang lagi. Nabi Muhammad kata, ini sahyaitu min Rabbi. Aku dah malu dah. Aku dah malu. Banyak dah bagi diskaun ni. Nabi Musa kata, pergi minta kurang. Aku tahu umat kau tak boleh buat. Tak mampu nak buat. Nabi kata tak apa, aku bawa. Nabi akan berbangga tuan-tuan yang jaga 5 waktu solat ni. Kita tak kecewakan harapan Nabi. Betul tak? Nabi mengharapkan 5 waktu tu. Nabi punya cerita, Nabi bagi tahu kat Musa, tak, aku bawa balik. Ini hadiah Allah bawa balik. Semua kefarduan lain Allah fardukan di bumi, kecuali solat. Solat Allah fardukan dekat langit. Betul kan? Betapa mustahaknya solat.
Semua solat, malaikat solat, jin yang beri abang Islam solat, nabi-nabi solat, semua solat. Solat ini adalah satu yang telah ditetapkan oleh Tuhan daripada awal makhluk dijadikan. Cuma bagaimana sifat solat itu berbeza. Bilangan solat pun berbeza. Solat itu wujud tak? Wujud. Sebab itu masa Nabi berada di Gua Hira, Nabi solat. Nabi buat apa? Nabi duduk aja kira batu? Tak, Nabi solat dalam tu. Nabi solat ikut mazhab, ikut agama Nabi Ibrahim alaihissalam, solat pagi dan petang. Jadi solat. Jadi kedua perkara mustahak ialah, selain daripada akidah yang kita bicarakan, keduanya ialah mengenai solat. Tuan-tuan, lepas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan Allah untuk buat kerja dakwah, perintah kedua Allah ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah perintah solat. Muhammad, suruh ahli keluarga engkau solat. Wastabir 'alaiha wa'mur ahlaka bis-salah wastabir 'alaiha, suruh ahli keluarga engkau solat dan kau kena sabar Muhammad. Suruh solat. Perintah kedua solat ni. Dan kita tahu perkara yang pertama sekali kita akan disoal ialah mengenai solat. Mengenai solat. So kita nak tahu solat, tiang agama, solat, segala-galanya. Nabi dan juga para salafus soleh, ada apa saja masalah, mereka akan solat. Anything. Tuhan tidak akan kata tidak bagi orang yang solat kalau ada masalah. Ya, ada masalah, ambil wuduk, solat 2 rakaat. Solat 2 rakaat, minta dengan Allah. Adalah jalan besok. Sebab kita sujud, dalam sujud tu kita akan bermunajat. Aqrabu ma yakunu 'abd wa huwa sajid. Sedekat-dekat manusia dengan aku ialah ketika dia sedang sujud. Itu yang kita ajak ni, abang-abang polis semua dekat barak ni. Biar jangan lupa sujud pada Allah. Ya. Jangan lupa sujud pada Allah. Semua kita tuan-tuan. Saya pesan pada diri saya, pesan pada ahli keluarga saya, pesan pada jiran saya, pesan pada sahabat saya. Sujud, sujud, sujud. Quran gambarkan para sahabat ni rukaan sujada. Betul tak? Rukaan sujada. Rukaan sujada, siapa belajar bahasa Arab dia akan tahu itu adalah hal. Maksudnya sahabat ni dalam banyak keadaan, sama ada kau tengok dia tengah rukuk atau dia tengah sujud. Sama ada kita nampak dia rukuk atau dia sujud. Itu juga menggambarkan bahawa mereka ada tomak nina dalam sujud dan rukuk. Ada apa sujud? Ada apa solat? Ada apa solat? Ya, kita ada apa-apa tak solat. Sebab sibuk. Kenduri kahwin anak tak solat. Sebab sibuk. Musim-musim tertentu sibuk tak solat. Yang suami tak tanya isteri, isteri pun tak tanya suami. Masing-masing pun tak tahu. Sebab masing-masing tak bersalah. Rasa tak bersalah bila tak solat. Kak tanya kak, abang dah solat belum ni? Duduk aja nak masuk isyak dah ni. Kan? Sekali aku polis tahu lah. Banyaklah kau punya polis. Ingat kan, kalau abang pun sama juga, tengok Kak Jah leka, dah zuhur belum ni awak ni? Dah pukul berapa ni sekarang? Pukul 4 lebih dah ni. Daripada tadi tengok dah berkemas, lipat kain lah, itulah ni. Dah solat zuhur belum? Nantilah bang, ambil ujung dengan pangkal. Itu mazhab orang perempuan rupanya. Ujung pangkal. Ujung zuhur, katakan isyak, apa ni, asar 4.50, dia solatlah zuhur 4.30. Lepas solat dia pun duduk, sengit duduk sini. Asar azan, asar pun azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia pun sambung asar. Zuhur dia sambung dengan asar. Kadang ada juga yang pura-pura, apa dia? Lepas solat, lipat-lipat telekon dengan sejadah nak simpan, azan asar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya Allah, cepatnya masuk waktu sekarang. Padahal dia tak sadar diri, dia yang lambat solat. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta.
Solat itu waktunya telah ditetapkan oleh Allah. Walaupun dia wajib muwassa', wajib maksudnya daripada 1:30 sampai pukul 4.50, itulah waktu zuhur saya. Tapi itu tidaklah bermaksud saya boleh leka lambat-lambat. Awal afdalul amal, Nabi sebut sebaik-baik amalan as-salatu fi waqtiha. Ada ulama sebut maksud hadis tersebut, terjemahannya sebaik-baik amalan ialah mendirikan solat pada waktunya. Ada ulama kata mendirikan solat di awal waktu. Iya, nak jaga awal waktu berjemaah lah. Kalau kita di rumah tak pergi masjid dan tak pergi surau, memang hanyut. Kita paksa diri kita, tak apalah mula-mula paksa pun datang. Jadi selesai solat zuhur, 1:02 dia selesai. Cuba dekat rumah, dah azan. Lambat lagi nak asar. Mula dia lerek. Okay. Betul tak? Manusia kan? Dibisik, awal lagi. Banyak lagi masa. Kejap lah. Nanti kan boleh. Jangan pangkal. Macam lebih kurang kita akan dibisik. Sebab itu dalam surah Al-Mu'minun dibaca bersama dengan peristiwa Isra Mi'raj dengan kefarduan solat ini. Qad aflahal mu'minun. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qad aflahal mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un walladhina hum 'anil lagwi mu'ridun walladhina 'aniz zakati fa'ilun. Allah beritahu sesungguhnya berjayalah orang yang beriman. Ulama bincang, berjaya apa? Berjaya masuk syurga. Kejayaan mereka itu adalah kejayaan mutlak apabila kejayaan mereka ialah kejayaan masuk syurga. Aflaha ni bang, dia bahasa Arab falaha. Falaha ni berjaya. Kalau diletakkan sabdu dan alif, jadi fallah. Tiga sama. Falaha, fallah. Tambah sabdu dengan alif. Falaha berjaya. Fallah tukang. Fallah petani. Falaha berjaya. Fallah petani. Apa kaitan antara dua tu? Falaha dengan fallah. Fallah ni petani. Katakan petani ni dia menyemai benih. Dia tanam biji benih lah. Masa dia tanam biji benih tu, dia tahu tak pokok tu akan jadi besar mana? Tahu atau tidak? Tak tahu. Dia tahu tak pokok tu akan keluarkan hasil banyak mana? Tahu atau tidak? Tak tahu. Dia tahu tak tempoh hayat pokok tu berapa lama? Tak tahu, semua tak tahu. Tapi masa dia tanam, dia percaya tak? Bila dia percaya, dia dapat hasil tak? Hasil kan? Jadi orang yang berjaya adalah orang yang beramal tanpa memikirkan apa benda besar-besar. Orang yang beriman, dia akan beramal. Umpama si petani menyemai benih dan tuaiannya besok di sisi Allah. Berjaya. Jadi apakah semayan yang paling mustahak? Allah Ta'ala sebut alladzina hum fi salatihim khashi'un. Mereka yang khusyuk dalam solat. Oh, khusyuk macam mana ya? Nak cari khusyuk. Ada ulama sebut seseorang itu bila solat untuk mendapatkan khusyuk, hendaklah dia menunaikan rukun, syarat dan sebagainya. Ada ulama sebut hendaklah dia memahami bacaan-bacaan dalam solat yang dibaca tu. Wah. So nak faham apa yang kita baca, surah Fatihah cuba tengok. Faham atau tidak kita baca? Dah 30 tahun baca. Cuba tuliskan untuk saya terjemahan surah Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Apa maksud dia? Ar-Rahmanir Rahim. Apa maksud dia? Ustaz bolehlah belajar bahasa Arab. Tak, surah Fatihah je. Saya bukan tanya apa maksud surah Al-Baqarah. Betul tak? Kenapa tak ada usaha untuk faham surah Fatihah ni? Cuba jangan saya. Tu faham. Lepas tu rukun syarat solat. Tengoklah kadang takbir pun tak berapa nak jadi.
Solat kita takbir tak berapa nak jadi. Tahulah abang polis, abang belajar silat, lain abang punya takbir. Allah. Dia letak tu lain tu, saya ingat. Kadang kawan kat sebelah pun kena siku dengan dia. Allah. Kena siku kawan sebelah. Berani kau tegur, abang ni ada silap ni. Itu satu hal. Lepas tu ada pula takbir yang tak masuk. Takbir tak masuk. Allah. Astaghfirullahaladzim. Allah. Allah. Penyakit was-was rupanya. Pernah jumpa kan? Saya pernah jumpa. Saya lah jadi paling tension. Hari tu solat saya rasa macam tak berapa khusyuk. Kan? Sebab kita kat sebelah dia. Allah. Kita dah takbir dah. Kita kata, tak masuk-masuk lagi. Ya, hati kita bercakap kan. Lepas tu ada sekali tu dia 3-4 kali tak masuk. Kali ni nampak macam masuk. Allah. Kita dalam hati kata, jadi ikut kali ni. Sebab dia betul-betul sebelah kita ni. Jadi ikut kali ni. Allah. Astagfirullah. Tak jadi juga. Oh, tension. Kalau ada macam tu kan, tengok takbir tak masuk, kata, bang, belum raya lagi. Yang takbir banyak kali ni raya je. Iya. Dia ada kan Bengali yang jual kain, cerita lama dan cerita ni. Bengali ni jual kain, pergi jual kain, sampai dekat rumah Pak Haji ni. Dia dah bincang, tunjuk apa semua kain, apa semua tunjuk. Dah zuhur, dia kata dengan Pak Haji, sudah zuhur, mau sembahyang. Pak Haji kata, saya pun mau sembahyang. Pergi ambil wudu, bentar sejadah apa semua. Pak Haji sebab tuan rumah, Pak Haji lah jadi imam. Pak Haji rupanya takbir tak masuk. Allah. Si Bengali ni, dia di rumah lain pula jual kain ni. Kan? Allah. Jadi Bengali kata, Pak Haji, saya jadi imam. Saya depan, Pak Haji belakang. Boleh ke Pak Haji macam tanya kat dia? Boleh. Dia pun jadi imam. Bengali jadi imam. Allahu Akbar. Tengok, satu kali saja dia tekau. Dia dekat ni cerita dulu masa saya mula-mula masuk Islam, belajar solat dan sebagainya. 3 orang mu'alaf solat kat bangunan Perkim Jalan Ipoh tu kan lama dah kan, jadi ada tikus. Jadi ustaz dah pesan dah, kalau solat, kalau dah semayang, masa semayang tak boleh cakap. Tak boleh cakap. Jadi 3 orang tu, seorang jadi imam, 2 orang jadi makmum. Takbir, solatnya solat asar. Allahu Akbar. Makmum 2 orang pun dah takbir dah. Tengah baca surah, tikus selalu depan. Seorang ni bercakap, "Hayya, tikus banyak pusat." Yang sebelah ni kata, dia ingat ustaz tu kata masa semayang tak boleh cakap. Masa semayang tak boleh cakap. Jadi yang selamat imam lah. Pun tak selamat juga. Imam ni kata apa? Nasib baik gua tak nak cakap. Jadi hujungnya tiga-tiga cakap. Jadi tuan-tuan, kena belajarlah solat. Dan perhatikan rukun dan syarat dalam solat. Sebab perkara yang pertama Tuhan akan tanya adalah solat. Jadi perkasakan dan perbaiki solat. Jadi Isra Mi'raj kita, pertama sekali kita nak letakkan keyakinan yang sepenuhnya terhadap kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Yang keduanya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah digembirakan Allah melalui peristiwa Isra Mi'raj dengan menghadiahkan baginda solat 5 waktu. Yang ketiganya, solat itu menjadi penghubung kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, orang Islam hendaklah membaca Al-Quran dan menghayati ayat-ayat yang dibaca.
Yang kelima dan paling mustahab juga yang ini, bila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam peristiwa Isra Mi'raj dari bermula dari Masjidil Haram dan singgah pula di Masjidil Aqsa, menggambarkan kepentingan masjid dalam peristiwa Isra dan juga kepentingan masjid dalam erti solat. Boleh aja Jibril bawa daripada rumah Nabi, rumah tempat Nabi tidur, daripada rumah Muhani, betul tak? Cuba terus, boleh. Kenapa bawa ke Baitul Maqdis, Masjidil Haram? Nak beritahu masjid itu penting. Kenapa bawa ke Masjid Aqsa? Nak beritahu masjid itu penting. So mudah-mudahan kita juga jadikan surau kita ni surau penting. Jadi sahabat-sahabat yang ada dalam ni, tuan-tuan yang ada, kempen-kempen lah dengan kawan-kawan kan? Kempen-kempen lah supaya datang, pujuk-pujuk lah mereka dengan apa, dengan pelbagai aktiviti. Mudah-mudahan ramai lah datang hendaknya. Hari ni makan apa lepas ramai? Mihun, tu dah tak datang. Cuba buat kambing golek 5 ekor kat situ tengah guling. Oh, penuh tuan-tuan. Tapi tak salah pun. Ustaz jangan sangka buruk. Tak mesti bagi makan. Tak, sunnah. Ajak orang, nak pujuk orang datang masjid, ke majlis ilmu. Nabi kan masak bagi orang makan. Itu sunnah. Masak bagi orang makan. Orang datang tu adalah sunnah. Tak apalah. Mula-mula dia rasa datang untuk makan. Tak apa dia datang untuk makan pun tak apalah. Tak apa, asalkan datang sudah. Jadi mudah-mudahan semakin meriah hendaknya, semakin makmur hendaknya surau ini tuan-tuan. Sekian daripada saya. Segala yang baik itu datang daripada Allah. Segala yang kurang adalah kelemahan saya. Saya sudahi dengan lafaz yang mulia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.